pada mulanya saya menyusun matlamat untuk menghabiskan saya punya pengajian di peringkat Doktor Falsafah. Itu perkara pertama yang saya perlu lakukan. Dan saya mula menyusun atau orang kata memikirkan bagaimana cara saya nak menguruskan pengajian saya ini. Saya akan menetap di Kuala Lumpur, manakala universiti saya di Batu Pahat, Johor, iaitu UTHM, University Terusan of Malaysia. Jadi saya perlu menyusun jadual bilakah masa saya untuk ke universiti, berbincang dengan para pensyarah dan sebagainya. Itu adalah perkara yang pertama yang saya nak lakukan, iaitu menghabiskan pengajian saya. Dan saya mahu menghabiskan pengajian saya dengan jayanya. Oleh itu, sepanjang pengajian saya, selepas mendapat sakit bawah pinggang ini, saya lakukan dengan begitu bersungguh-sungguh. Memang susah, tak ada perkara yang senang, tapi kita berusaha, pasti ada jalan dia. Dan saya cuba lakukan yang terbaik dalam pengajian saya. Alhamdulillah, akhirnya selepas beberapa tahun, iaitu saya sakit tahun 2015, saya mendapat rawatan, dan pada Oktober 2017 saya telah berjaya menyiapkan tesis dan sedia untuk diperiksa atau sedia untuk di Viva, dan saya berviva pada Oktober 2017. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya lulus dalam ujian Viva tersebut dengan minor correction, iaitu pembetulan yang tidak begitu banyak. Saya diberi masa 6 bulan untuk melakukan pembetulan, tetapi saya telah berjaya menyiapkannya dalam masa tak sampai sebulan. Pencapaian saya sepanjang pengajian PhD, saya berjaya menyiapkan 14 artikel jurnal, yang mana syarat untuk bergraduasi hanyalah 2 saja artikel jurnal, tapi saya buat lebih untuk membuktikan bahawa walaupun saya ni sakit, saya boleh lakukan lebih baik daripada orang yang tidak sakit. Jadi usaha saya berganda lah. Selain daripada itu, saya juga berjaya membentangkan lebih kurang 5 atau 6 kertas kerja di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Saya berjaya memperolehi 2 pingat dalam pertandingan inovasi dan penyelidikan, iaitu untuk peringkat universiti saya berjaya mendapat pingat bangsa, dan pada peringkat kebangsaan saya berjaya mendapat pingat perak untuk pertandingan inovasi dan penyelidikan. Sebenarnya pertandingan inovasi dan penyelidikan ini saya tidak perlu menyertainya pun, tetapi saya memerlukan satu pengalaman dan juga ilmu yang lebih daripada orang lain supaya saya dapat bersaing dengan lebih baik lagi pada masa depan. Jadi saya menyertai pertandingan ini. Saya buktikan bahawa walaupun saya sakit, saya masih boleh berjaya. Dan sepanjang saya menghadapi sakit bawah pinggang ini, saya tanamkan 3 perkara utama yang saya sentiasa ingat atau amalkan. Yang mana yang perkara pertama adalah saya mendidik hati saya supaya sentiasa bersabar. Ya, betul. Hadapi masalah sakit bawah pinggang ni, banyak perkara yang kita tidak boleh buat, tapi kita tengok orang lain buat. Begitu juga makan minum kita tidak seperti dulu. Kalau dulu kita boleh makan apa saja yang kita suka, tapi hari ini bila kita dah sakit tu, ada makanan yang kita tak boleh makan, ada yang kita perlu berpatang,
dan ada yang kita perlu ambil lebih. Jadi kena banyak bersabarlah, dan juga aktiviti-aktiviti yang kita tak dapat lakukan, ada aktiviti kita boleh lakukan bergantung kepada nasihat doktor. Dan jika ada aktiviti yang kita boleh lakukan atau kerja yang kita dapat lakukan, kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, dan kita buktikan walaupun kita sakit, kita boleh berjaya. Cuma kena banyak bersabar. Yang keduanya, selain daripada bersabar, pemikiran adalah sentiasa positif, yang mana apabila kita sakit, memang betul mental kita akan jadi lemah. Kita akan sentiasa berfikir secara negatif. Kita fikir kita ni sakit, apa pun tak boleh buat. Sebenarnya kita tak boleh macam tu. Jika kita berfikir terlalu banyak perkara yang negatif, akhirnya kita akan jadi semakin sakit. Kemudian kita akan hilang semangat untuk hidup, dan mungkin juga kita akan jadi cepat marah, cepat beremosi. Jadi tak perlulah kita untuk berfikiran negatif. Kita perlu sentiasa positif. Setiap yang berlaku terhadap diri kita tu, walaupun buruk, pasti ada hikmahnya. Dan kita kena berpandangan lebih daripada apa yang kita nampak di hadapan kita. Dan bagi saya, sakit ni adalah sesuatu ujian, dan saya percaya bahawa Tuhan tidak akan memberikan ujian yang lebih kepada kita, yang tidak mampu kita tanggung. Dan insyaAllah saya mampu menghadapi sakit ini. Cuma saya perlu mempositifkan fikiran, dan minda perlu lebih terbuka supaya saya dapat untuk terus ke hadapan, memperoleh lebih banyak lagi kejayaan dalam hidup. Kemudian selain daripada berfikiran positif, saya juga pegang prinsip tidak mudah putus asa, yang mana memang rasa putus asa tu sekali-sekala akan datang kepada kita, tapi kita tidak boleh terlalu melayani rasa putus asa tu sehingga buat diri kita sentiasa rasa kecewa. Jadi kita tak boleh putus asa. Kita kena sentiasa berusaha. Jika ada masalah, kita usahakan pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Dan sepanjang perjalanan PhD saya, memang banyak masalah yang saya hadapi, sama ada dari segi kesihatan saya, iaitu saya perlu ke lapangan dan menyusun jadual untuk melakukan rawatan. Jika saya tinggal rawatan, saya akan kembali menjadi tidak sihat, dan jika saya tidak melakukan kerja-kerja penyelidikan, saya tidak dapat bergraduate untuk PhD saya. Jadi saya banyaklah berfikir, berusaha menyelesaikan masalah. Jika saya tidak mampu menyelesaikan seorang diri, saya akan minta bantuan sama ada kepada rakan, keluarga ataupun pensyarah saya. Dan Alhamdulillah saya berjaya menyelesaikan PhD saya, dan saya berkonvo pada Oktober 2018, di mana saya begitu gembira melihat mak ayah saya gembira dengan pencapaian yang saya capai ketika itu.
pada majlis convocation saya, scroll PhD saya telah disampaikan oleh Sultan Johor ketika itu, dan saya itu pertama kali saya menghadap Sultan Johor dan saya amat berbangga dengan kejayaan ini. Menjalani hidup ini dari segi jiwa atau kerohanian, pesan saya janganlah kita meninggalkan solat. Itu adalah satu yang penting. Kemudian berdoalah. Apabila saya sakit ni, doa saya pun lebih lama dan lebih panjang. Saya bukan setakat doa untuk diri saya, malah orang di sekeliling saya. Alhamdulillah, 3 perkara yang saya pegang ni membantu saya dalam menghadapi hidup saya sebagai seorang pesakit buah pinggang. Saya rasa sampai sini saja saya punya perkongsian kaitan dengan bagaimana saya menghadapi masalah sakit buah pinggang ini ketika pengajian PhD. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana menonton.